Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua sentiasa diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu, diberkati rezeki dan juga umur, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah hari ini kita sambung lagi kita punya perbincangan untuk nak habiskan silibus ataupun buku Qawaid Quraniyah 50 Asas Pembentukan Jiwa dan Kehidupan berdasarkan Al-Quran, yang mana insya-Allah ini adalah pertemuan yang ke-17. Jadi saya tanpa saya membuang masa, saya teruskan saja seperti mana biasa. Iaitulah yang pertama, kita kongsikan bagaimana cara untuk kita mengambil faedah daripada Al-Quran. Iaitulah yang saya nak kongsikan ataupun yang kita nak kongsikan pada kali ini, atau menetapkan sesuatu perkara bermaksud Allah melarang atau menafikan lawan bagi perkara itu. So, kalau Allah suruh bangun, maksudnya Allah larang duduk. Contohlah. Jadi antara contoh yang kita boleh jumpa di dalam Al-Quran, apabila Allah sebut bahawa Allah suka pada orang yang sabar, Allah puji orang yang sabar, itu bermaksud Allah tak suka pada orang yang cepat marah, pada orang yang tidak tahan sabar dan sebagainya, yang berlawanan dengan sabar. Contoh lain, apabila Allah perintahkan tunaikan solat dan Allah sifatkan mukmin itu sebagai, ataupun sifatkan mukmin itu ialah orang yang menunaikan solat. Bermaksud Allah murka kepada orang yang meninggalkan solat. Contoh yang lain, Allah memerintahkan untuk kita bersyukur. Itu bermaksud Allah murka pada orang yang kufur nikmat. Jadi apabila kita melihat ataupun membaca Al-Quran, melihat kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan atau perkara-perkara yang Allah suka, berarti yang berlawanan dengan tu ialah perkara yang Allah tidak suka ataupun Allah murka, Allah keji dan seumpamanya. Jadi apabila kita melihat daripada sudut itu, jadi kita akan mengelak daripada tidak bersyukur, kita mengelak daripada cepat marah dan sebagainya. Okey, itu adalah kaedah yang kita baca Al-Quran ketika di rumah ataupun bersama keluarga. Seterusnya, seperti mana biasa kita kongsikan kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang soleh ataupun para sahabat, orang-orang baik dan juga orang-orang yang terbukti mereka itu sebagai orang yang soleh. Bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran. Contoh yang kita nak bawa pada hari ini supaya boleh menjadi satu dorongan kepada kita untuk membekas di hati ketika membaca Al-Quran. Contoh yang kita nak bawa pada hari ini iaitulah kisah Ibrahim bin Adham.
Beliau adalah seorang yang minal ashraf dia panggil. Di antara orang-orang yang berkedudukan lah dalam masyarakat. Harta yang banyak, ada banyak kenderaan, tunggangan, rumah yang cantik dan sebagainya. Pekerja yang ramai. Jadi suatu hari, Ibrahim sedang menunggang kuda untuk berburu. Maksudnya dia nak pergi, kalau kita tengok cerita-cerita orang putih yang cerita-cerita lama tu, kan dia kalau geng-geng raja ataupun ni, mereka selalu pergi berburu kan. Maksudnya ketika masuk aktiviti hobi mereka. Jadi ketika mana beliau berada di atas tunggangan, beliau terdengar seorang membaca firman Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sangka kami mencipta kamu untuk bersukaria? Tidak dikembalikan kepada kami. Oh, ni saya tertinggal ayat berapa, nanti saya masukkan. Maksudnya kamu ni dicipta untuk bersukaria je ke kita ni? Makan, minum, bersukaria, gelak ketawa, pergi shopping, membeli belah dan sebagainya. Sehingga kan kita sangka seolah-olah kita tidak dikembalikan kepada Allah. Maka orang itu menambah lagi. Maksudnya dia cakap kepada Ibrahim, takutlah Allah dan tambahlah bekalan hari esok. Lalu Ibrahim pun turun dari tunggangan dan sejak daripada itu dia sentiasa melebihkan amalan akhirat. Kesan daripada bacaan Quran, ayat Al-Quran yang memberi kesan kepada hati. Mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan kepada kita. Ketika membaca Al-Quran, kita sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan juga berusaha menjadi ahli Al-Quran, insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk terus kepada asas yang ke-36, iaitulah asas yang kita asas ke-36 ini, iaitu taat Allah semampu mungkin. Maksudnya kita buat perkara yang Allah suruh dengan kadar yang paling kita mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Maksudnya walaupun kita tak dapat buat maksimum, maksudnya kita buat sekadar yang kita mampu sahaja. Surah At-Taghabun ayat 16. Latar belakang ayat. Sebelumnya, iaitulah ayat 14 dan 15, tentang bahawa kasih sayang pasangan dan anak ada kalanya boleh membawa keburukan terhadap agama. Kan kadang-kadang kerana anak kita, contohnya kita tak puas hati cikgu buat macam ni kepada anak kita, kita marah cikgu tu. Kita merosakkan agama. Kasih sayang kepada anak kita tu telah merosakkan agama kita dan juga agama anak mungkin. Ia berlaku apabila kehidupan kekeluargaan itu melanggar batasan agama. Walaupun begitu, agama mengajar kita sentiasa memaafkan dan berlembut dengan mereka. Maksudnya kalau kita melihat kepada kerosakan yang berlaku dalam keluarga kita, maka kita berusaha untuk memperbaikinya dengan berlemah lembut dan juga kita memaaf. Anak dan harta adalah ujian terhadap manusia. Fitnah dia panggil. Ujian ni fitnah. Fitnah kepada manusia. Ujian. Dalam bahasa Arab,
fitnah ini bermaksud perkara yang bersalahan dengan yang betul, yang benar. Maksudnya kalau yang benar itu iman, jadi syirik itu fitnah. Itu maksud dia. Tapi kalau kita dalam bahasa Melayu kita, fitnah ni khusus kepada kalau kita cakap benda tak betul terhadap orang lain sahaja kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia fitnah ini lebih besar daripada itu. Syirik fitnah. Anak, harta itu fitnah. Ujian, dengan maksud ujian. Iaitu benda yang boleh menyebabkan manusia terpesong daripada kebenaran. Justru Allah mengingatkan untuk kita mentaati dan bertakwa sedaya upaya. Begitu juga jangan kita melampau batas sekiranya tidak berpuas hati dengan perangai ahli keluarga. Jangan juga kita mencari kerana mencari harta sehingga tidak menghiraukan halal dan haram. Itu maksud dia. Fattaqullaha mastata'tum. Latar belakang daripada asas ini. Segala kehidupan kita, dunia dan akhirat, maka kita mestilah membatasinya dengan takwa semampu yang mungkin. Itu maksud dia. Seterusnya, kita melihat daripada asas ini, ia menunjukkan kepada agama toleransi, iaitu agama Islam ni adalah agama toleransi. Al-Hanafiyatus Samhah, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, agama ini, Islam ini adalah agama ansur ni bukan maksud sehingga menggadaikan prinsip ya. Prinsip agama kekal, tauhid kekal, amal ibadat kekal, dan apa-apa yang tidak boleh ditolak ansur, tidak boleh ditolak ansur. Yang boleh, maka dia akan ada tolak ansur. Maksud tolak ansur di sini ialah agama ini sentiasa memudahkan hamba-Nya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Maksudnya apa yang aku larang, jauhilah, dan apa yang aku suruh, lakukan sedaya upaya. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ini ada dua faedah penting. Iaitu yang pertama, agama meminta kita untuk meninggalkan minum arak. Bukannya, maksudnya larangan tu total, tak boleh ambil walaupun sedikit. Tu maksud dia. Tinggal semua. Tetapi kalau Allah meminta kita buat kewajipan, ia berdasarkan kadar kemampuan. Nanti kita akan tengok contoh dia. Contoh yang paling senang, apabila Allah perintahkan kita solat dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu, jadi kita boleh duduk. Itu maksud dia. Tapi kalau larangan, dia mesti ditinggalkan secara total. Okey. Mana dapat faedah ni? Kalau kita tengok dalam hadis tu, apabila Nabi SAW sebut, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kamu daripadanya, daripada buat sesuatu, maka jauhilah. Tidak ada perkataan mastata'tum. Maksudnya tidak, bukanlah jauhilah sekadar yang kamu mampu. Tak, bukan. Dia adalah satu benda yang mutlak. So dia kena tinggalkan secara total. Bukannya kalau kita tak mampu, maka kita buat sikit daripada dosa tu. Tak. Kalau tinggal secara total. Jadi kalau kita buat, maka akan ada implikasi dari sudut pahala dan dosa. Itu dia maksud. Itu yang nak dimaksudkan. Seterusnya, kita tengok contoh-contoh keringanan jika tidak mampu.
Maksudnya kita buat sekadar kemampuan kita. Contohnya solat duduk jika tidak mampu berdiri, solat jamak jika sakit teruk, berbuka puasa jika sakit, sakit yang boleh berbuka ya. Gugur kewajipan haji kalau tak mampu, tayamum kalau tak mampu wuduk. Agama berikan kepada hamba dia dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ni kaedah sebenarnya. Kaedah fiqh. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kaedah ni sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun memang ada benda ni. Kita amalkan benda ni. Bahkan ketika kita masa kecil sekolah lagi kita buat benda ni. Iaitu kalau waktu kita jawab periksa, kalau kita tak tahu semua, bukan bermaksud kita tinggal tak jawab semua kan. Kita jawab juga yang mana kita tahu kan. Itu maksud tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Okey, contoh-contoh dia kalau dari sudut ibadah, buat mana mampu daripada solat sunat, jangan tinggal semua. Kita tak mampu. Contohnya solat sunat sebelum dan selepas solat fardu. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan sampai tak buat langsung. Itu maksud dia lah. Tak mampu istighfar sehari 100, jangan tak istighfar langsung. Istighfar 50 kan. Itu contoh lah. Contoh je lah. Kalau kita tak mampu tolong semua orang susah, jangan sampai tak tolong langsung. Contohnya kalau dekat jalanan, ada 3 orang yang minta sedekah yang kita tengok memang berhak untuk minta sedekah. Tapi duit ada sikit je. Dia kata untuk berlaku adil aku tak bagi semua. Tak bagi je lah. Bagi mana ada kepada orang, salah seorang kan. Jangan tinggal semua. Itu maksudnya. Ya kalau kita ada RM10, tolong RM3. Kalau ada RM1,000, tolong RM300. Okey. Daripada asas yang kita nak bincang ni, iaitulah buat semampu mungkin, taat kepada Allah semampu yang kita boleh. Jadi ada beberapa orang panggil pecahan kaedah daripada asas-asas tersebut. Daripada asas itu. Iaitu yang pertama, kita mestilah mendahulukan maslahat yang paling besar. Contohnya ada 2 maslahat yang bertembung. Jadi kita kena pilih salah satu je. Kita tak mampu nak buat dua-dua. Jadi kita kena pilih satu sahaja. Dan pilihan kita itu mestilah yang paling besar faedah dia dan yang paling bertepatan dengan kehendak agama. Contoh dia, kalau kita ada urusan selepas solat, maka kita nak dahulukan zikir ke kita dahulukan doa? Jadi kita dahulukan zikir. Sebab apa? Sebab zikir lepas solat itu ialah ibadah khusus. Doa pula ialah ibadah umum. Maksudnya doa ni dia tidak ada ketetapan waktu lepas solat, waktu bila-bila. Tetapi zikir selepas solat ni memang adalah zikir yang sememangnya datang dalil berkenaannya secara khusus untuk selepas solat. Kan? Orang panggil apa? Kaifiat zikir tu memang datangnya dalil selepas solat. Okey, contoh yang kedua, kalau lambat masuk jemaah, imam dah baca Fatihah. Maka kita nak baca iftitah ke kita nak diam terus dengar bacaan imam? Maka kita kena dengar bacaan imam berbanding membaca iftitah. Sebab apa? Sebab iftitah itu sunat dan juga diam mendengar
pada asalnya mendengar bacaan imam itu ialah wajib. Jadi kita dahulukan mendengar bacaan imam kalau imam dah start baca Fatihah. Seterusnya, kita ada duit yang mana cukup nak buat haji sekali lagi, tapi dalam masa yang sama ada orang susah yang memerlukan bantuan. Maka kita dahulukan tolong orang miskin berbanding buat haji berulang kali. Kerana apa? Kerana menolong orang miskin itu adalah maslahat yang dirasai oleh orang lain. Adapun buat haji yang kali kedua itu sunat dan maslahat dia dirasai oleh diri kita sendiri sahaja. Faham Maksudnya kalau kita tolong orang miskin, kita dapat dua faedah. Iaitu faedah yang pertama, kita dapat redha Allah, dan faedah yang kedua, kita dapat tolong orang keluar daripada kesusahan. Tapi kalau buat haji, faedah dia ada satu saja, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dahulukan yang mana maslahat dia dirasai oleh orang lain. Yang seterusnya contoh lain, kita mendahulukan nafkah keluarga berbanding sedekah sunat. Maksudnya maslahat tu lebih besar. Yang itu wajib. Nafkah keluarga tu wajib. Adapun tolong orang lain itu sunat. Jadi dahulukan nafkah keluarga. Sekiranya memang itu sahaja duit yang tidak ada lebihan. Okey, seterusnya. Dahulukan mudarat yang paling ringan. Kalau bertembung dua kemudaratan, kita mestilah pilih yang paling ringan kesan dia. Kaedah ni, kita lihat kaedah ini, dia melihat kepada ataupun dia berdasarkan kepada firman Allah untuk diharuskan kita makan benda yang haram untuk mengelak daripada mati. Famanittur ghaira baghin, siapa yang terdesak ghaira baghin wala adin fala ithma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Siapa yang terdesak untuk makan sesuatu yang haram untuk menyelamatkan nyawa, maka diharuskan dan tidak ada dosa bagi dia. Maksud dia kat situ ada dua kemudaratan kan. Makan benda haram dan juga mati. Dua-dua mudarat. Tetapi kemudaratan mati itu lebih besar daripada kemudaratan makan benda haram. Jadi diharuskan untuk makan benda haram. Contoh praktikal. Kita mendahulukan cerai berbanding kekal sakit jiwa raga, mental dan tubuh badan. Maksudnya cerai tu mudarat, kekal dalam perkahwinan tu mudarat juga. Tapi mana mudarat yang lebih besar? Maka setiap pasangan itu perlu membuat pertimbangan. Seterusnya, sama juga kahwin jugalah. Nak berkahwin pun melihat mana pertimbangan juga. Dahulukan nyawa berbanding harta ketika disamun atau dirompak. Kalau kita disamun, ragut, kalau kita rasa tak boleh nak lawan, janganlah lawan. Hilang harta itu lebih ringan daripada hilang nyawa kan. Tapi kalau kita nak lawan juga, maka walaupun kita tahu kita kalah, ada juga kebaikan dia, iaitu dikira sebagai syahid. Man qutila duna malihi, maka Ustaz, dia dikira syahid. Ustaz, boleh nak tanya sikit? Ya. Kalau dalam keadaan seorang perempuan tu, dia nak diperkosa oleh seorang lelaki, untuk memtahankan diri dia membunuh lelaki tu, adakah dia berdosa, Ustaz?
kalau dia mempertahankan diri untuk elak daripada dia diperkosa, dia mesti membuat yang paling ringan terlebih dahulu sebelum sampai kepada membunuh. Sekiranya dia dapat mencederakan sahaja sehingga orang itu tak larat nak perkosa dia dah, maka dia mesti ke tahap itu sahaja. Tidak boleh terus membunuh. Tidak boleh terus dia langkau step terus bunuh. Baseball, kayu baseball, satu lagi parang. Kan? Dia mesti guna, contoh ni mudahlah nak mudah faham. Dia guna kayu baseball, kayu baseball tu dululah. Belasah sampai lunyai dulu sebelum dia terus membunuh. Tak boleh terus membunuh. Dia mesti menolaknya dengan ataupun mengelak daripada berlaku benda yang tidak diingini itu dengan yang paling rendah, yang paling minimum risiko dia berbanding terus kepada yang lebih tinggi risiko dia seperti membunuh. Boleh itu maksudnya. Tapi kalau memang dah tak ada cara lain, memang buat macam mana pun kawan tu tak lari, sekiranya sehingga terpaksa membunuh, maka ketika itu haruslah membunuh. Tetapi mungkinlah akan ada panjang lagi bahasan ataupun dia punya kes tu akan dipanjangkan lah ke mahkamah kalau dah sampai kepada membunuh ni kan. Sebab tu saya kata ataupun yang diajar oleh agama, seseorang itu mesti menolak kemudaratan itu dengan cara yang paling minimum kesan dia sebelum dia pergi kepada yang maksimum kesan dia. Faham Terima kasih Ustaz. Seterusnya contoh lain, dahulukan solat dengan tidak cukup syarat daripada meninggalkan solat. Contohnya kita tak ada pakaian yang sempurna untuk menutup aurat dan waktu solat dah nak habis. Jadi solat walaupun tidak cukup syarat. Sama juga kalau kita solat di atas kapal terbang, walaupun kita tak mampu nak menghadap kiblat, maka kita wajib solat walaupun tidak cukup syarat. Syarat menghadap kiblat tu kan syarat solat. Tentang solat atas kapal terbang ni Ustaz, betul ke adanya mengatakan bahawa kita solat atas tu tak cukup syarat kan? Ada kalau tu ada setengah tu bermasalah untuk nak ambil air semayang pun tak dapat, waktu dah nak habis. Jadi dia tak percaya dia pergi toilet nak ambil semayang kan, mungkin ada orang dalam toilet ke apa, dia terpaksa semayang tanpa ada air semayang, dia tak boleh nak menghadap kiblat. Tapi dia terus juga solat. Tapi bila dia dah sampai rumah, perlukah dia qada balik Ustaz? Kalau dia tak ambil wuduk, yang pertama kalau berkaitan wuduk ni dia ada ganti. Kalau dia memang tak mampu untuk nak dapatkan air kan, ataupun betul-betul susah lah dia nak pergi tandas, tu cerita lain. Tapi kalau dia malas, tak boleh. Kalau dia tak mampu nak bergerak ke tandas kan, contohnya dah uzur. Uzur dah berkursi roda, jadi mungkin dia tak mampu kan. Mungkin ada orang yang perlu bantu dia untuk menggunakan air. Kalau dah langsung tak boleh ke, maka dia kena tepuk lah pada kerusi depan ataupun di mana-mana di cermin flight kapal terbang tu ke, dengan sangkaan ada sedikit sebanyak debu, maka dia mesti juga menggantikannya dengan tayamum. Tak boleh langsung tinggalkan bersuci tu. Adapun persoalan kalau dia dah sedaya upaya buat mana yang dia mampu, adakah dia perlu ulang balik solat itu? Maka yang itu khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i kalau kata kenalah ganti, dipanggil solat hormat waktu kan.
Tapi kalau mengikut pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, contohnya pandangan Imam Nawawi, maka tak perlu ulang dah lah sebab dia dah mampu. Sangkut Ustaz. Ya, sangkut Ustaz. Jadi dia tidak perlu ulang lagi kerana agama tidak memberatkan dia dengan benda yang dia tidak mampu. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi kalau sesiapa yang ada sebelum ni belajar dengan guru-guru yang mengatakan dia kena ulang solat tu kerana solat hormat waktu itu sekadar solat hormat waktu sahaja. Kalau dia selesa dengan pandangan itu dan dia yakin dengan kewarakan ustaz tu ataupun ketakwaan ustaz tu, maka dia harus untuk dia bertaklid dengan pandangan itu. Adapun mereka yang bertaklid dengan ustaz yang tidak mewajibkan, ustaz yang berpendapat tak wajib ulang solat, pun boleh juga dia bertaklid sekiranya dia merasakan pandangan itu lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Okey. Seterusnya, kotorkan kereta lebih baik berbanding kotorkan jalan raya. Kita kan selalu tengok orang buang tisu, buang bekas makanan dan sebagainya daripada tingkap kereta. Kerana apa? Kerana dia tak nak kereta dia kotor. Tapi dia sanggup kotorkan jalan raya, kotorkan pemandangan orang lain. Maka itu satu yang salah. Kerana apa? Kerana mudarat itu lebih besar daripada mudarat kotornya kereta dia sekejap. Dan yang terakhir, kesan sampingan vaksin lebih ringan daripada kesan jangkitan COVID-19. COVID-19. Maksudnya walaupun ada kesan sampingan vaksin, tetapi melihatkan kepada kesan itu lebih ringan daripada kesan jangkitan COVID, so kita dahulu seterusnya, mudarat lawan maslahat. Kalau bertembung mudarat dan maslahat, maka kita perlu mengelak mudarat terlebih dahulu walaupun terpaksa melepaskan maslahat. Maksudnya kita elak mudarat dengan kita terpaksa tidak mendapat maslahat. Contoh kat sini saya bagi, menggunakan speaker luar untuk bacaan Al-Quran itu maslahat, tetapi mengganggu orang yang sedang ibadah di rumah, mudarat. Contohnya kalau subuh, orang tu mungkin nak solat witir di rumah kan. Jadi mengelak mudarat mesti didahulukan berbanding mendapatkan maslahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, yang itu maslahat. Sunat kan. Batal puasa itu mudarat. Oleh itu, kita jangan berlebih-lebihan ketika berpuasa. Maksudnya jangan berlebih-lebihan, berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ketika puasa tu, jangan buat secara berlebih-lebihan. Buat sikit-sikit sahaja. Maksudnya untuk mengelak daripada mudarat, terbatalnya puasa. Itu contoh. Dalam kehidupan seharian pun macam tu juga. Kita tengok ada mudarat, ada maslahat, maka kita kena mendahulukan untuk mengelak daripada mudarat berbanding kita dapat maslahat. Okey, habis asas yang ke-36. Asas yang ke-37, sikit lagi. Istiqamah dengan kebenaran. Istiqamah dengan kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Iaitulah diperintahkan daripada melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan. Maka kita diperintahkan untuk istiqamah dengan kebenaran.
maksud istiqamah. Maksud istiqamah ialah melalui jalan yang lurus, yakni agama, tanpa ada kecenderungan kiri dan kanan. Maksudnya, maksud istiqamah itu ialah kita berada di lorong yang betul. Walaupun kita mungkin lemah ataupun kita banyak salah dan silap, tetapi kita mesti berada di atas jalan yang lurus itu tanpa kita termasuk exit kiri dan kanan. Merangkumi ketaatan zahir dan batin, meninggalkan larangan secara keseluruhan. Dan istiqamah juga bermaksud pertengahan di antara melampau dan sambil lewa. Tidak kita melampau dan tidak kita sambil lewa. Kita buat setiap sesuatu itu maksudnya secara moderate. Tidak melampau dan tidak sambil lewa. Itu yang dipanggil sebagai wasatiyah. Seterusnya, doa istiqamah. Istiqamah ni susah. Siapa yang kata istiqamah ni senang, memang hebatlah. Istiqamah ni benda yang paling susah. Kita ni tahu banyak. Kita pernah buat semua benda yang kita tahu. Tapi adakah kita berterusan buat benda yang kita tahu? Susah kan? Syaitan dan nafsu sentiasa berada di kiri dan kanan. Sebab itulah kita berdoa minimum 17 kali sehari minta istiqamah. Apa doa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Kita hari ni kita rajin, macam-macam benda baik kita buat. Kan? Esok malas, satu benda tak buat. Ini hari kita langsung, ini hari kita dapat menjaga diri kita daripada buat maksiat, buat tak baik. Esok mungkin terbabas. Pagi elok, petang terbabas. Petang elok, pagi terbabas kan, macam tu. Jadi semoga istiqamah yang susah ini dapat kita tanamkan dalam jiwa. Perintah istiqamah. Allah perintahkan para Nabi untuk istiqamah di atas kebenaran. Contohnya perintah kepada Nabi, yang ini boleh rujuk sendiri nanti ya. Syura ayat 13 hingga 15, perintah kepada Nabi Musa dan Harun, surah Yunus ayat 89. Jadi manusia biasa macam kita, apatah lagi perlu sentiasa berdoa. Para Nabi, para Anbiya diperintahkan untuk istiqamah. Bagaimana pula kita? Takut Ustaz. Memang takutlah ni. Susah nak istiqamah ni. Iaitulah kita sentiasa berada di atas kebenaran sampai mati kan. Memang susah. Okey. Seterusnya, anggota istiqamah. Yang pertama hati. Asal kepada istiqamah ini ialah hati. Maksudnya hati itu mesti sentiasa lurus di atas kebenaran. Kemudian diterjemahkan dengan lisan dan juga anggota tubuh. Pada itu saja kita punya perkongsian pada hari ini. Yang mana dua asas yang kita cover pada hari ini. Dan yang terakhir sebelum saya buka kepada persoalan, soal jawab, iaitulah istiqamah ini adalah satu benda, satu benda yang susah. Sebab itu kita selalu diingatkan bahawa perkara-perkara baik yang kita buat itu lebih baik kita buat sedikit berterusan daripada kita buat banyak dan kita tinggalkan selepas itu. Maksudnya dia nak bagi ataupun agama ajar kita untuk kebaikan itu kita buat secara tanpa kita begitu bersemangat pada satu ketika dan malas pada ketika yang lain. Buat sikit-sikit supaya kita tidak boring dan kita tidak rasa penat. Sebab tu buat sedikit-sedikit. Wallahu alam.
sekadar itu kongsian saya pada petang ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh dikemukakan insya-Allah. Ustaz Aziz ada ke? Oh, lama. Masuk lewat. Ada apa-apa soalan? Kita ada masa sikit ya. Katakanlah kita ni, contoh ya Ustaz, kita istiqamah dalam mengerjakan solat sunat. Semua sunat lah, sunat qabliyah, sunat ba'diyatan. Tiba ada satu ketika tu di mana menyebabkan terhalangnya kita untuk melakukan solat sunat tu pada ketika itu. Adakah pahala solat sunat tu masih kita perolehi di mana kita bukan tak nak lakukan dia, keadaan menyebabkan kita tak boleh nak lakukan dia, sedangkan sebelumnya kita memang sedia melakukannya dan kita tak pernah tinggal pun. Terima kasih Ustaz. Sama. Pahala niat memang dapatlah. Kita dah bincang dah sebelum ni tentang seorang yang mempunyai niat untuk buat baik dan dia memang bersungguh nak buat baik tapi dia tak dapat buat, jadi pahalanya telah sempurna. Pahala dia telah sempurna walaupun dia tak buat. Jadi kalau kita memang orang yang sentiasa solat sunat, contohnya kalau solat sunat fajar kan, tiba-tiba terbangun lewat hari tu, orang dah qamat, jadi kita terus solat dengan imam, jadi pahala tu dapat juga. Bahkan kalau dia selepas itu solat pula selepas subuh tu, dia ganti qada solat sunat tu, lagilah dapat pahala. Jadi tu kita panggil niat ni adalah perniagaan para ulama. Para ulama dia menjadikan niat ni sebagai satu perniagaan. Maksudnya dia kalau dia nak buat baik, dia niatkan banyak daripada kebaikan tu. Contohnya dia nak pergi masjid, dia niat dia nak pergi masjid tu, dia nak sambung dia nak berbuat baik dengan orang, dia nak senyum dengan orang, dia nak baca Quran, dia nak zikir, dia niat semua, dia niat sebelum dia pergi tu. So banyak niat dia kan. Tapi kalau kita kosong pergi bodoh gitu kan kalau kita. Temuan niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah perniagaan para ulama. Maksudnya ulama di sini adalah orang yang bijak dalam menggunakan peluang. Itu maksudnya. Maksudnya Ustaz, kalau solat sunat pun, kalau kita terlepas tak lebat macam Ustaz cakap tadi, sunat fajar tu, kita boleh qada ya Ustaz? Qada. Solat sunat yang boleh qada ni, solat sunat fajar, solat sunat witir pun boleh qada. Solat sunat witir. Lagi satu Ustaz, Encik Mansur nak tanya kah? Tak ya? Lagi satu Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz, kenapa ada kala saya sendirilah, ada kala bila kita bangun pagi daripada fajar tu sampailah nak ke Isya tu, ada kala kita rasa perjalanan urusan kita tu semua saja. Maksudnya apa kita nak buat tu jalan dengan lancarnya, baik nak solat sunat kan, solat wajib kan, nak wirid kan, nak doa, nak baca Al-Quran, nak segala-gala kebaikan dah, maksudnya jalan dengan lancar, dengan eloknya. Tapi ada tikanya, hari-hari tikanya di mana kita nak buat semua tu macam mana kita duk buat selalu, tapi terhalang sahaja. Nak buat ni, tak sempat dah. Nak buat ni, tak sempat dah. Selalu kita duk buat dah benda tu, tapi hari tu kita tak dapat nak buat benda sebab ada urusan lain yang lebih penting pada benda-benda sunat yang kita nak buat. Jadi kita rasa macam tak seronok sangat. Rasa macam
kenapa ya hari ni susah sangat perjalanan ni. Rasa macam aku ada dosa banyak sangat ke hari ni Allah tak bagi aku buat benda yang sunat-sunat ni. Ustaz boleh tolong jelas sikit tak tentang keadaan macam tu Ustaz? Terima kasih. Oi, tak mampu. Saya tak mampu nak jelaskan sebab bagi orang yang memiliki rasa yang macam tu, ajar anu rasa, saya apa orang panggil, adalah orang yang mudah-mudahan adalah orang yang Allah telah memberikan ataupun menjadikan jiwa dia begitu tergantung dengan agama. Itu je lah yang saya boleh kata. Ustaz Aziz boleh tak? Ustaz Aziz bantu. Saya tak sampai makam tu lagi tu. Makam Kak Shannon tu tinggi tu. Saya tak sampai ke makam tu. Kalau macam apa tingginya? Tak tinggi lah Ustaz. Ya Allah. dia kalau macam saya ni, kalau macam saya ni, cuma saya bila saya menghadapi keadaan macam tu Ustaz, saya terus cepat-cepat saya istighfar minta ampun pada Allah sebab saya selalu doa pada Allah, jangan Allah tarik nikmat saya beribadah pada Allah. Itu aja. Sekarang ni itunya saja saya nak. Yang lain dah tak perlu dah. Saya malu lah. Kita ni relax. Ustaz. Ya saya. Kalau macam ni pula kan, anggota badan dia macam zahir dari segi zahirnya dia istiqamah kan buat sesuatu benda macam contohnya puasa sunat Isnin Khamis kan dia sentiasa buat pernah tinggal. Tapi hati tu tak bagus, tak istiqamah. Tu macam mana Ustaz? Mana dia buat sesuatu tu, buat sesuatu macam contoh puasa tadi kan, puasa Isnin Khamis tu dia buat sesuatu tu dia buat sepanjang masa sejak Isnin Khamis. Tapi hati dia tu kan kadang hati tu tak berapa istiqamah lah, hati tu menyungut lah macam tu. Tu macam mana Ustaz keadaan dia? Okey. Dia ada satu konsep dalam apa orang panggil penyucian jiwa ni. Banyaklah diterangkan dalam Madarijus Salikin, banyak buku-buku tasawuf ni. Contohnya Maqasidul Abidin dan lain-lain lah. Dipanggil ada satu konsep dia panggil kita buat dahulu walaupun jiwa tak ada. Dan kita terus berdoa untuk Allah bagi jiwa. Maksudnya kita zikir kan, kadang-kadang zikir mulut je. Hati tak mana-mana pergi kan. Hati duk ingat dunia, duk ingat harta, duk ingat anak-anak, duk ingat macam-macam lah. Semayang kan. Sama kan. So dia ada satu konsep daripada buat dahulu dan sentiasa doa supaya jiwa tu datang. Dia ada panggil konsep paksa. Konsep ibadah tu kita paksa diri kita buat sampai kita biasa. Maksudnya lama-lama jiwa tu datang. Kita zikir, zikir mana yang lagi baik? Zikir hati ke zikir mulut? Hati. Zikir hati yang disertai dengan mulut. Sertai dengan mulut. Kalau hati saja Ustaz? Hati saya boleh tapi dia tidak dinamakan mulut, zikir yang hakiki. Dia mulut cakap lain Ustaz tapi hati dah okey. Ya. Dia panggil tapi dia kita panggil bukan zikir yang hakiki lah. Zikir ni bila sebut zikir dia mesti dengan lafaz. Macam kita baca Fatihah dalam kita membaca Quran dalam hati. Ni Ustaz Aziz boleh jawab. Baca Quran dalam hati tak nama baca Quran. Sebab dia nama baca qiraah kan, baca. So dia kena dengan lafaz. Tapi kalau kita baca dengan lafaz tapi tak ada jiwa, tak jadi juga. So adakah kita nak tinggalkan? Kita tak payah zikir lah, tak payah baca Quran lah sebab bukan ada jiwa pun. Jiwa melayang-layang. Tak betul. Maksudnya kita paksa, kita teruskan baca, teruskan zikir dan dalam masa yang sama kita doa untuk jiwa tu datang. Itu maksud dia lah.
Maksudnya Ustaz, kita paksa diri kita untuk nak buat sesuatu ibadah tu walaupun pada mulanya kita tak minat nak buat. Bila kita paksa, maka akan terbentuklah dengan izin Allah, terbentuklah keikhlasan hati untuk melakukannya. Sebab bila kita ikhlaskan Ustaz, barulah kita rasa nikmat kita melakukan sesuatu ibadah. Kalau kita tak ikhlas memang susah. Memang susah sangat. Maksudnya kita dah maksa diri kita. Kita nak dapatkan keikhlasan kerana Allah tu, itu yang penting yang kita nak kena didik dan kita nak bentukkan dalam hati kita. Betul tak Ustaz? Itu yang dipanggil kemanisan tu, kemanisan iman. Syahadah. Ya. Betul. Tapi Ustaz, satu lagi minta maaf saya nak tanya ni agak penting lah. Saya masih tidak berapa nak faham apanya benda yang kita boleh buat, iaitu ibadah sunat yang wajib tu memang kita kena buat lah. Ibadah sunat dengan suami, mana kita boleh utamakan? Maksudnya macam puasa sunat, dah kita tahu kita kena minta izin pada suami dulu, baru kita boleh berpuasa. Kalau suami kata okey, kita puasalah. Suami kata tak payahlah, kita tak boleh puasa. Okey, itu puasa sunat. Tapi macam cerita menghadiri kuliah, mengaji, semayang sunat, zikir, yang mana-mana ni kadang mengambil masa di mana kita tidak bersama suami lah. Yang mana satu agaknya dalam benda-benda yang kita boleh buat tanpa suami bagi, tak bagi pun kita boleh buat. Ada yang kalau suami tak selesa, tak bagi, kita takkan boleh buat. Kalau kita buat pun kita dapat dosa. Yang mana satu ya Ustaz? Ini berkaitan dengan asas tadi tu, asas kita yang ke-36 tadi kan. Mana kita nak dahulukan? Yang pertama, kalau bertembung wajib dengan sunat, so dahulukan wajib. Kalau bertembung wajib dengan wajib, dahulukan wajib yang lebih besar. Sangkut tak? Contoh dia, kita tengah solat sunat, kemudian mak kita panggil, maka kita dahulukan panggilan mak berbanding solat sunat. Maksud kita boleh berhenti daripada solat tu. Tapi kalau kita tengah solat wajib, mak kita panggil, sangkut Ustaz. kat situ ada dua kewajipan kan, solat wajib dan juga kewajipan kita mentaati mak. Jadi kita lihat di situ, kewajipan yang lebih besar ialah meneruskan solat. Jadi kita tak boleh kita nyaut. Kerana apa? Kerana kewajipan itu lebih besar. Maksud kita tak boleh nak suka-suka untuk batalkan solat wajib. Okey. Adapun di antara hubungan suami dan isteri, kenapa kalau konsep yang Nabi ajar tentang puasa sunat tu dia mesti minta izin suami, iaitu kerana kemungkinan kalau suami tu berhajat kepada isteri dia. Okey. Kalau suami dia jauh, dia duduk Selangor, suami dia duduk Kelantan, wajib tak minta izin? Sangkut Ustaz. Kalau suami dia kat Kelantan, Tak payah Ustaz. tak payah. Okey, betul. Kerana apa? Kerana di situ orang panggil elah, kita panggil elah hukum ataupun kenapa diperintahkan sebegitu, kenapa tu tak ada. Why tu tak ada. Kenapa itu tidak ada, so tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat perkara-perkara yang kalau benda tu wajib dan suami kita tidak bagi, maka tidak boleh mentaati suami. Contohnya kalau kita keluar untuk belajar fardu ain, benda yang kita mesti tahu dan suami tak pandai nak ajar. Jadi ketika itu,
kalaupun suami tidak mengizinkan, maka dia harus untuk keluar untuk dia adapun perkara-perkara yang sunat, maka dia masih lagi kekal tertakluk dengan kalau suami tidak benarkan. Maksud suami tidak benar tu benda yang terkait dengan hak dia. Kalau sekadar benda tu sunat tapi tak terkait dengan hak dia, tak ada masalah, boleh je buat. Bukannya sentiasa lah mesti meminta izin daripada suami. Tengok pada benda yang terkait. Kalau macam puasa sunat tu, kenapa minta izin? Sebab dia tertakluk dengan hak suami. Itu je. Selain daripada itu tak perlu. Baik Ustaz, terima kasih. Adapun kita minta izin tu adalah lebih kepada kita panggil sebagai satu tanda menghormati suami. Maksudnya lebih baik untuk kita meraihkan. Macam contoh kita punya duit gaji seorang isteri, dia tidak perlu kepada izin suami dia nak belanja kat mana. Tetapi sebagai seorang isteri yang baik, dia akan buat calculation sama-sama dan sebagainya. Itu lebih kepada berbuat baik di antara pasangan. Yang itu yang agama ajar sebenarnya. Bukan macam kita selalu bincang, perkahwinan ni bukan hak dan tanggungjawab sahaja, tetapi dia adalah perkahwinan yang bermaksud toleransi di antara pasangan. Itulah respons saya aja. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya nak bertanya sedikit. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak merujuk kepada penghulu istighfar. Ya. Penghulu istighfar, ada ayat yang bermaksud, aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Kan Ustaz kan? Ya, betul. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Betul. Betul ya saya? Jadi dalam perkataan sejauh kemampuanku tu, adakah dia bermaksud keringanan seperti mana yang Ustaz bincangkan tadi, ataupun adakah juga bermaksud beramal tidak perlu membuat perkara yang berat sehingga kita sukar untuk istiqamah. Sebab dia daripada kuliah Ustaz hari ini, kita nampak ajaran agama Islam kita tidak meletakkan hambanya itu dalam keadaan yang sukar untuk beramal. Ya, misalnya kata kalau solat tak boleh berdiri, boleh duduk. Tapi solat masih kekal perlu dilaksanakan. Cuma caranya saja boleh diberi keringanan. Dari segi hukum, wajib, tetap ya, perlu ada laksana kan. Betul. Begitu juga dengan saya melihat tadi dari segi bagaimana kita nak istiqamah tu. Memang betul. Sebab dia semua saling kait Ustaz. Malah apa yang dinyatakan oleh Puan Rahmah tadi pun tentang mulut berzikir hati tak bersama tu pun sama juga. Kita bila kita nak beramal pada peringkat mula, memang kita kena mujahadah ya Ustaz ya. Ya, betul. Mujahadah. Jadi maknanya walaupun kita tak rela, hati kita berat, rasa susah, tapi kita kena didik diri kita, paksa diri kita peringkat awal supaya kita boleh lama-lama akan rasa nikmat seperti mana Puan Syahnum kata. Macam tu. Ya. Jadi saya melihat seluruh kandungan lecture Ustaz ni ya, petang ni, saya teringat ayat dalam penghulu istighfar ni. Ya. Jadi pada kefahaman Ustaz, sejauh kemampuanku dalam istighfar tu maksudnya apa Ustaz? Oh, okey.
Terima kasih Hajar Robiah atas respon dan masukan. Apa yang dikomentarkan oleh Hajar tu sebenarnya adalah satu respon yang betul kepada apa yang kita nak faham daripada penghulu istighfar tu. Memang sebab tu kenapa di dalam istighfar tu ada sebut tentang aku di atas aku ikatan berada dan dalam janji, janji untuk mentaatimu. mentaatimu tu sekadar kemampuanku. Maksudnya kita minta maaf, kita mohon ampun di atas kita mohon ampun di atas kelemahan dan kekurangan kita dalam ibadah. Yang ni pun saya ada kongsikan ataupun komen juga berkaitan dengan kenapa kita istighfar selepas daripada solat. Sebab dia apa? Sebab kita nak minta ampun di atas kekurangan yang wujud di dalam solat kita. Itu sebab kita istighfar. Jadi kenapa adanya konsep minta ampun di atas kekurangan kita dalam ibadah tu, sebab tu dia ada dalam Sayyidul Istighfar tu, penghulu istighfar tu, kerana secara umum dia memang itu konsep istighfar. Kita memang diajar untuk mohon ampun. Yang pertama dia ada 3 benda. Yang pertama mohon ampun daripada kesalahan. Yang kedua mohon Allah ampunkan kita daripada segala segala apa Ustaz? Ya? Ulang-ulang, segala apa? Putus. Daripada segala kekurangan kita dalam ibadah. Dan yang ketiga, mohon ampun selepas dapat nikmat. Dapat nikmat. Yang kita dah bincang juga kan. Contoh kalau kita mohon ampun selepas dapat nikmat ni, kita keluar bilik air. Kita keluar bilik air, kita sunat sebut apa? Ghufranaka kan? Ghufranak. Kan kita keluar tu, kita baru selesai daripada mendapat kenikmatan tu. Tu masuk konsep dia. So kenapa juga ada konsep istighfar selepas dapat nikmat? Kerana kita takut ataupun kita nak betapa merendah diri kita di hadapan Tuhan, bahawa nikmat yang Allah bagi tu bukan kerana kita banyak, tapi Allah bagi nikmat. Ampunkan aku ya Allah. Itu maksud dia. Ustaz putuslah Ustaz. Boleh ulang Ustaz? Okey, saya ulang. Merendah diri di hadapan Tuhan. Konsep kita merendah diri di hadapan Tuhan. Apabila kita diberi nikmat, bukan bermaksud kita baik, Allah sayang kita. Tetapi kita nak bagi tahu, kita nak ajar diri kita bahawa tengok aku banyak dosa pun Allah bagi aku nikmat. Itu maksud dia. Jadi kita minta ampun, ya Allah ampunkan aku, banyak dosa pun kau bagi nikmat. Itu maksud dia. So mastata'tu tu, sebab itulah saya dinamakan penghulu istighfar. Kerana apa? Kerana kita sentiasa merasakan diri kita tidak ada apa-apa di sisi Tuhan. Dan apa yang termampu sahaja kita berada di atas jalan yang Allah telah tetapkan. Ustaz lagi sekali boleh? Ya. Lagi sekali ayat akhir tu macam mana? Kita merasa? Kita, apa saya sebut tadi Kita tengok ulangan. Kita merasa apa tadi? Ataupun kita memahami apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan atas kudrat kita, tetapi adalah ketetapan daripada Allah. Allah yang merencanakan begitu. Ya betul. Maksudnya apabila kita dapat sesuatu perkara itu,
Kita kena sedar yang bukan semata-mata usaha kita lah. Tapi kerana rahmat dan kasih sayang Tuhan. Sebab tu kita kena istighfar. Sebab kita sedar, tengok punyalah aku ni semayang pun yang wajib saja, kan. Banyak benda tak betul. Banyak benda tak betul tapi Allah tak pernah bagi aku lapar, contoh. Itu maksud dia lah. Mastata'tu tu, apa yang aku mampu itu. Okey. Apa lagi satu ya? Ustaz, dalam kata kita beramal kan, bagi membolehkan amalan itu dibuat secara istiqamah, biasanya kita tidak mengambil perkara-perkara yang berat lah, maksudnya yang sukar kan nak dilaksanakan, terutama di peringkat awal. Tapi tidakkah itu kadang-kadang dibimbangi, ia merupakan, halo Ustaz? Ya. Dibimbangi adakah itu sebenarnya pengaruh syaitan Ustaz sebenarnya? Tak suka kita beramal. Jadi dia akan mempengaruhi kita, tak payah buat banyak-banyak, tak payah itu. Sebab cari jalan mudah lah Ustaz. Maksud saya begitu. Saya memang takut kita ditipu oleh syaitan. Sebab tajuk kita sebelum ini kan kita pernah juga belajar mengenai godaan-godaan syaitan pada hamba-hamba yang nak cuba mendekatkan diri pada Allah kan Ustaz kan. Okey. Saya respon agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala dia turunkan satu orang panggil satu tata cara hidup dan ibadah yang sentiasa berada di atas jalan pertengahan. Okey. Sebab itulah agama dia ajar yang pertama tidak hulu, tidak melampau dan juga tidak sambil lewa kita sebut tadi. Okey. Itu yang pertama. Jadi apabila kita sebut tipu daya syaitan, dia akan sentiasa cuba keluarkan kita daripada jalan tengah ini, iaitu sama ada dia akan bawa kita pergi kepada melampau ataupun kita langsung tak buat sambil lewa. Maksudnya kita mengambil ringan semua benda. Dia panggil ifrat dan tafrid. Maksudnya dia langsung terus tinggal ataupun dia melampau. So dia antara dua benda itu, dia antara dua perkara yang dipanggil melampau dan sambil lewa itu, maka di tengah-tengah itu ialah jalan agama. Jadi apa yang syaitan cuba buat ialah sama ada kita masuk salah satu jalan tersebut. Dan kita jangan rasa syaitan ini dia hanya berkaitan dengan ibadah kita semata-mata. Dia semua benda. Kalau dalam buku Talbis Iblis tu, mungkin ada siapa pernah baca, dia banyak terjemahan dah kan. Buku Ibn Jauzi tu. Dia sebut kat situ, ahli ibadah kena tipu, ahli fiqah kena tipu, ahli hadis kena tipu, ahli Quran kena tipu. Contoh ahli Quran kena tipu, dia belajar Al-Quran sehingga dia sibuk dengan banyaknya qiraat syaz contohnya. Dia nak tahu semua riwayat-riwayat qiraat yang ganjil.
sehingga masanya banyak habis pada dia nak mencari riwayat qiraat syaz, dan dia tidak mengambil apa yang patut diambil daripada Quran, daripada tafsirnya, daripada qiraat yang betulnya, memperbaiki bacaan yang daripada qiraat yang betul. Jadi kita lihat di situ tipu daya kepada ahli Quran macam tu. Tengok. Kepada ahli ibadah, syaitan menipu dia sehingga dia beribadah, sehingga dia mengabaikan kewajipan dia dari sudut dunia, dari sudut dari sudut keluarga. Kita lihat di situ. Bukan bermaksud apabila dia banyak ibadah bererti dia betul. Tak. Yang betul ialah orang yang berada di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk Quran dan Sunnah. Di atas jalan pertengahan. Maksudnya atas jalan yang kita sebut tadi wasatiyah. So kalau orang tu dia banyak ibadah pun, bukan bermaksud dia sebenarnya betul. Lihat juga adakah dia telah memberikan segala-gala hak, segala orang hak yang sepatutnya dia bagi. Kan kita ada selalu dengar tentang hadis satu orang lelaki yang mana dia kata, aku nak berpuasa, tak nak berbuka. Ada yang orang, aku nak solat, tak nak tidur. Aku tak nak kahwin. Maka Nabi kata, aku solat dan aku tidur. Kan? Aku ibadah dan aku berkahwin. Aku puasa dan berbuka. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Tu maksud dia ialah agama ni bukan satu benda yang satu orang dia kuat ibadat maka dia betul, tak. Tapi dia buat sebagaimana yang dikehendaki oleh agama tanpa mengabaikan hak tubuh badan dia, hak keluarga dia, hak jiran tetangga dan sebagainya. Faham maksudnya? Bukan banyak ibadah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, tak adalah, ada lagi? Kalau tak ada, kita tangguhkan dahulu kita punya perjumpaan pada petang ni insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Mustaqim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.